Terus diperlihatkan amalan di dalamnya diampunkan kecuali yang bersengketa. ya, hari Isnin Khamis kenapa Nabi puasa? Yang pertama kerana diperlihatkan amalan pada hari Isnin dan Khamis. Dan juga Nabi pernah sebut, zakal yaum wulidtu fih, hari Isnin adalah hari lahir aku. Maka Nabi gembira dengan hari lahir Nabi pada setiap minggu, bukan bulan Rabiul Awal saja. Ini bila kita kata Nabi sendiri gembira dengan hari lahir Nabi, Nabi puasa. Mai ke pok depa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita kata bergembira dengan Rasulullah dengan cara menyambut maulid, ini tidak ada masalah sebab Nabi sendiri gembira dengan maulid. Karena Nabi setiap hari Isnin bagi memperingati hari tersebut, maka Nabi berpuasa. Dan bila ditanya kenapa puasa pada hari Isnin, kata Nabi, zakal yaum wulidtu fih, ini hari aku lahir. Maknanya Nabi mengungkapkan kegembiraan Nabi dengan puasa. Poin dia sekarang ni mengungkapkan kegembiraan, itu saja. Bila kita kata macam tu, dia kata pula kaedah, kenapa tak puasa habis tu hari maulid? Kita ikut suka lah nak puasa tak puasa, puasa bukan wajib. Cuma kita kata lah ni, kenapa tak gembira, tanya kat dia. Dia kata, lepas tu dia bincang pula tarikh lahir Nabi dengan tarikh wafat Nabi. Tarikh lahir Nabi dia kata khilaf. Dia khilaf dah. 9 ke, 8 ke, 12 ke, khilaf. Tarikh wafat Nabi tepat 12 dia kata. Jadi kita ni sambut hari lahir ke hari sedih ni? Hari wafat ke hari lahir Nabi? Sebab hari lahir Nabi khilaf. Hari wafat Nabi confirm dia kata 12 Rabiul Awal. Kita kata dah khilaf sampai 9, 8, 12 hari lahir. Kan khilaf tu, sambutlah tiga-tiga. Sambut tak? Ada khilaf tak yang sambut? Bodoh lah ni. Dah khilaf lagi banyak, lagilah sambut. 8 pun tarikh dia, 9 pun tarikh dia, 12 pun tarikh dia. Sambut semua. Kan bagus tu. Tu baru betul. Ni dah khilaf. Khilaf kita tinggal tinggal terus sebab khilaf. 12 sebut tak dalam khilaf tu? Dalam khilaf tu ada sebut tak 12? Ada. Namun pun khilaf. Kan kamu suka sangat pegang khilaf ni. Dia sendiri suka pegang khilaf. Kalau orang pegang hak ni, dia mula nak pegang hak lain. Orang pegang 12, dia kata tak, 12 ni masyhur, yang muktamad 9. Baik, sambut tak 9 tu? Sambut tak? Tak, sebab sahabat tak sambut. Bodoh lah. Sahabat tak sambut, Nabi sambut, bodoh Nak pakai sahabat apa lagi pada waktu tu, Nabi sendiri yang buat. Masalah sekarang ni dia nak guna kata ihtifal, dibuat perayaan. Para sahabat tak buat perayaan pun dia kata. Kita yang buat perayaan ni. Dan sekarang ni kata ada tak larangan daripada Nabi SAW nak gembira dengan Nabi ni? Larang kah? Ada larangan kah? Dia kata kullu bid'atin dalalah wa kullu tolong gunalah hadis tu, kata ni semak telinga dengar ni. Dengar, bukan dengar hadis tu kami semak telinga, dengar hang cakap tu kami semak. Tak semak apanya, guna hadis tak kena pada tempat. Baik, adakah ni dikira sebagai benda yang dalalah? Bergembira dengan Nabi dalalah. Sebab tu kata para masyayikh, disebut dalam Darul Ifta punya mauqi', Darul Ifta punya Facebook, dia kata apa? Maulid la yahtaj ila dalilin sahih, bal yahtaj ila qalbin sahih. Maulid tidak perlu kepada dalil yang sahih, tapi perlu kepada hati yang sahih. Faham? Orang sambut maulid ni kalau hati dia sahih, tak perlu dalil lah. Tahu dah kata ni kegembiraan, anak kita lahir. Siapa tak gembira anak dia lahir? Semua orang seronok anak dia lahir. Lahir dapat anak, seronok dia. Dia ingat dah tarikh anak dia lahir. Dia. Kan dia buat lupa. Tak, kita lupakan terus tarikh lahir dia. Jangan ingat. Jangan. Bid'ah, dalalah, finnar. Sampai umur anak dia setahun. Kemudian dia pun buatlah kenduri, makan-makan dengan anak dia. Kenapa dia buat tadi? Kerana gembira dengan anak dia, seronok. Apa masalah kalau buat gembira dengan anak tadi? Anak tu pun seronok, dapat hadiah daripada ayah dia. Kemudian ayah pun seronok, gembira dengan nikmat Allah. Ni dah cukup dah setahun umur kamu, 2 tahun buat lagi, umur 40 pun buat lagi. Mesti. Tak, 40 lilin, tiup-tiup. Umur 80 pun buat lagi. Tapi buh satu ya, pandai dia apa? Umur 80 buh satu lilin ya. Sebab kalau buh 80 lilin, tiup-tiup mati terus kat itu ya. Keluar kali dengan nyawa-nyawa lagi kali. Buh satu lah, beda nak tiup bagi semua tu tak ada siapa pun akan kata marah.
Siapa nak kata marah pada waktu tersebut? Kalau kita tengok orang sambut birthday keluarga dia, kita pergi kata kat dia, ni bid'ah ni, buat apa ni, ni Nabi tak nak buat ni, cari kena pelangkung pada waktu tu. Sebab semua orang ikut suka kami nak seronok. Apa masalah dia? Dengan Rasulullah SAW, dia dibuat rigid, dia buat masalah. Konon-konon kami lah orang yang paling mengikuti Nabi SAW, padahal tak gembira pun dengan Rasulullah sebenarnya. Faham? Lepas tu jangan layan puak ni. Saya sebut je, kita bukan layan. Kita sebut kat sini, jangan layan. Sebab kita ni suka dengar. Masuk saya dalam Facebook kita, keluar aja video puak-puak ni, Allah, dia nak dengar. Dengar tu penin. Kalau Tok Guru dengar tak apa. Tok Guru dengar, dia maki pada orang habis-habis. Bodoh dia ni, bodoh dia ni. 4 kali sebut, 40 kali. Lawak kita tengok, tuan. Komplain apa ni, berzanji. Dalam berzanji ada benda syirik. Apa benda syirik? Dia kata roh Sayyidatina Asiyah datang menyambut kelahiran Nabi, roh Sayyidatina Maryam mai sambut kelahiran Nabi. Ini syirik. Saya pun heran dia, syirik ni apa dia? Kena nak tanya tapi duduk dalam video. Kalau tangan boleh bawa keluar, aku sepak dah balong ni. Apa ke benda? Semua benda syirik. Sebut senang sungguh, ini syirik. Saya kata, Allah, letihlah dengar, kesian kat umat. Lepas tu buat lagu. Buat lagu sikit. Apa ni, Bismillatil Aliyah. Lepas tu buat suara sedap sikit. Lepas tu kata, boleh je kita nak cari makan kat Allah tu, dia kata. Tapi dah moga benda ni tak molek, dia kata. Kita tak cari makan macam ni. Dia ingat geng-geng yang nak baca berzanji nak cari makan kot. Baca berzanji boleh cari makan. Dia ingat betul kot maksud dia. Dia ingat kata geng baca berzanji, kaya-kaya lah semua, boleh cari makan, boleh baca berzanji. Dia tahu orang Melayu ni, kitab sirah yang mereka pakai betul-betul, kitab maulid berzanji ni lah. Kata kemah sangat ni. Supaya kita ni tak baca langsung kitab-kitab sirah yang lain-lain yang ulama karang. Berzanji ni kitab maulid. Tu kata kalau kata tak cerdik, simpan sikit kat cucu. Jangan cakap nampak tak cerdik. Kitab maulid bukan kitab sirah. Kitab sirah, dalam kitab sirah, maulid ni salah satu daripada cerita berkenaan dengan Rasulullah. Dan dia pula berkenaan dengan manaqib. Manaqib ni para ulama guna hadis dhaif, tidak ada masalah. Lepas tu kena mengaji. Tidak, cakap Arab pun tak betul. Babu adalah kitabul ilmu. Tu dia. Kita kalau orang mengaji Arab nak tengok, Masya Allah, bodohnya. Baca kitab Sahih Bukhari tak tahan tu. Baca kitab ni, rakam lagi, bukan rakam live. Buka-buka kitabul ilmu. Allah, kita terbalik kursi tu. Apa kitabul ilmu? Ni tak renyeh, mungkin dia apa masalah dia tak? Okey je. Masalah lah. Kitabu mudhaf, al-ilm mudhafu ilaih. Mana boleh mudhafu ilaih pi bubuh sukut apa ni dhammah kat belakang. Kitabul ilmi, kitabul ilmu. Ni bahasa apa ni? Tu baru tajuk, tak baca lagi dalam. Baca dalam. Habis nampak lagi jahil. Sebab tu setakat pakai jubah, setakat pakai apa ni orang panggil apa, abaya, pakai hak macam Raja Saudi duk pakai tu, buh kat luar tu kan, pakai yang tu, pakai kopiah sikit atas kepala ya. Takkan menjadikan orang tu sebagai ulama pada waktu tersebut. Nak tahu kata ulama kata tengok ni, tengok dia baca betul ke tak, tengok baca betul ke tak, baca bagi hadis yang tak ada baris tu tak baca tengok betul tak baca. Yang ni saya kira kata tengok hina orang. Hina orang. Dia duk kira dengan nahu dia saja, dengan saraf dia saja. Nahu saraf itulah, alhamdulillah ada ilmu nahu saraf. Kalau tidak, kami tak tahu kata hang bodoh. Faham? Sebab ada ilmu nahu saraf ni lah kami tahu kata hang tak erti. Alhamdulillah. Kalau tidak, pakai selesai semua. Tak ada nahu saraf pun tak apa, semua boleh baca kitab. Faham tak? Pakai dengan macam ustaz boleh, baca macam ustaz tak tentu. Pakai macam tuan guru boleh, baca macam tuan guru tak tentu. Sebab tu yang penting pada waktu sekarang ni apa dia, dilihat pada orang tadi. Sebab tu saya bila dengar, saya kena bagi laju je, tapi saja je, kadang-kadang simpan juga nak dengar. Nak dengar beda nak buat modal, faham? Modal nak tengok dia pun nak kata apa. Rupanya duk keluar perkataan-perkataan ni. Syirik dalam berzanji tu tak kira lagi, syirik dalam burdah Imam Busiri, semua syirik.
Ni kalau baca kitab ni pun penuh dengan syirik ni. Kitab ni pun banyak syirik ni. Ni ustaz yang membawa kesyirikan. Tuan-tuan tahu dia kata apa kat saya? Dia berkata kat saya, ni ustaz yang membawa kesyirikan di tanah Melayu. Sebab saya pergi duduk, gambar saya duduk dalam gua yang dikatakan Rasulullah pernah duduk dalam gua tu, di kaki Gunung Uhud. Dia ada 2 gua. Gua atas, gua bawah. Gua bawah tu, saya pergi duduk situ ambil gambar. Tu saya tulis, dia kata, alhamdulillah sempat juga duduk dalam gua yang pernah diduduki, dikatakan pernah duduk oleh Rasulullah SAW. Lepas tu dia pun komen bawah, jaga-jaga, bukan komen, dia copy, dia buah dalam page dia, jaga-jaga, ini ustaz yang membawa kesyirikan di Malaysia. Kesyirikan, Allah. Saya tanya, saya buat tokong bila, saya tak tahu. Ya, kok kan saya bawa tokong ke, ataupun saya bawa ke apa ni, patung-patung apa kan, saya bawa duk pergi cerah, sambil duk ceramah dalam masjid ni, kata kalau boleh pengurusi masjid boleh beli sekali lah ni patung yang saya bawa tu, beda-beda nanti kalau apa-apa boleh sembah patung tu. Oh dah, dia ingat kita bawa syirik. Ya Allah, ya Tuhanku, nah, kita serta bab Rasulullah, kita serta bab tawassul dengan Nabi, dikata kita ni bawa syirik. Tak apalah, khair insya-Allah. Tuan-tuan tahu apa maksud kalam tadi kepada kita? Maknanya takfir. Dia mengkafirkan kita, tapi dia guna dengan bahasa yang dia panggil talwih, dia kata talmih, dia panggil. Dia tak guna dengan bahasa taudih. Dia tak jelas, tasrih. Tapi dia guna dengan bahasa yang agak lari sikit ke tepi. Dia kata ini orang yang membawa syirik. Maksud dia apa dia? Ini kafir. Hada kafir. Ini si kafir yang mengajarkan umat. Itu seolah macam tu ayat dia. Sebab yang buat syirik ni apa dia? Kafir ya. Maksud ini kafir yang telah mengajarkan umat. Macam mana orang kafir ni boleh duduk dalam masjid mengajar umat? Tengok tuan-tuan, bahaya pahaman ekstrim macam ni yang sampai boleh mengkafirkan orang. Tapi bila kita kata tak, dia tak mengaku, dia kafirkan. Ayat kafir. Ayat tu ayat kafir lah. Sebab tu jangan layan puak ni, jangan dengar. Lepas tu kata ulama, jangan didengar ucapan orang-orang yang sebegini, kerana ini akan merosakkan kita punya ilmu dan juga pengetahuan kita. Jangan dengar langsung. Dan begitu juga mereka guna kat kita. Mereka pun kata macam tu kat kita. Mereka kata jangan dengar langsung orang-orang ahli bid'ah ni cakap. Mereka kata kita ahli bid'ah. Eloklah. Lepas tu mereka tak main majlis kita. Mereka akan nak abaikan, mereka akan tinggal. Kita pula pergi dengar. Lepas tu pening. Kita percaya dia, tak percaya kat ustaz. Itu yang tak tahan tu. Ustaz sebut sebelum ni macam ni. Saya dengar ustaz tu sebut macam ni. Tapi dia orang kita. Dia duk main majlis ilmu, cuma duk dengar juga puak tu cakap. Dah kali pening seorang-seorang dia. Nak dengar boleh jadi tok guru dulu, lepas tu dengar. Lepas jadi tok guru dengar, insya-Allah kita akan tahu terus dia tak betul. Tahu terus dia tak betul. Saya baca tadi artikel seorang cerita pasal tahnik. Sajalah baca. Nak tengok esok saya daurah kitab yang baru saya tulis tu berkenaan dengan hukum mahkam kelahiran. Saja duk baca bab tahnik ni, tengok ada seorang yang tulis. Dia kata tahnik ni belah mulut boleh dibuat oleh siapa-siapa saja. Jadi janganlah diniatkan untuk i'tiqad. Kata pada air liur orang soleh, tangan orang soleh tu ada berkat, dia kata tu tak boleh, tu bahaya, berjatuh kepada kesyirikan. Jadi kita sendiri pun boleh tahnik, dia kata tak ada masalah. Kita sendiri, mak ayah tu tahnik sendiri, boleh, tak ada masalah apa, sungguhlah. Dia nak sebut ke dalam tu ada sukrosa, ada gula dalam apa ni, dalam kurma yang boleh menyebabkan. Adalah kajian itu dia buat, tak apalah. Cuma dia nak beritahu kata tak disyaratkan, tak mesti jumpa orang alim, siapa-siapa pun boleh buatlah, kan? Siapa pun boleh, kan? Dijumpa balong mana tepi jalan turun tahnik tak? Kau buah dah mulut elok. Jadi tuan-tuan, dia kata macam tu. Lepas tu dia kata takut apa ni, kalau jangan duk anggap kata ni ada berkat dan sebagainya. Bukti dia apa dia? Bukti dia kerana selepas zaman Nabi tak ada pula para sahabat disebut kata mereka mentahnik orang. Sayyidina Abu Bakar ke tahnik, Sayyidina Omar ke tahnik. Jadi di sini membuktikan bahawa perkara ni bukanlah menjadi amalan pun di kalangan la ilaha illallah. Dia tak jumpa, dia nafi terus. Nah, baik betulkah kalam tadi? Kalam tadi tak betul. Betulkah sungguh kata ini bukan jadi amalan? Sekarang ni kalaupun tak jadi amalan para sahabat Nabi, sekarang ni Rasulullah buat, betul tak? Sahabat bawa mai anak kepada Nabi SAW. Bila bawa mai kat Nabi, Nabi tahnik, Nabi ada sebut tak? Saya ni seorang saja yang boleh tahnik, tak ada orang lain boleh tahnik. Nah, jangan buat lepas ni. Ada Nabi sebut itu? Kalau Nabi sebut macam tu maknanya khusus untuk Nabi. Sekarang ni Nabi tak sebut.
Dan tu nak cari sahabat buat lagi. Yang ni saya heran sungguh pok ni. Dia kata, kami tengok tidak ada sahabat yang buat selepas tu. Hanya Nabi je buat. Habis jangan ikut siapa bodoh. Tadi kan kata suruh ikut Nabi. Ni Nabi buat ni. Sahabat pi bawa jumpa Nabi. Kalau kata sahabat, kalau Nabi kata buatlah semua, pakat buat. Sayyidina Zubair boleh dia buat terus ke anak dia. Tak, kenapa bawa jumpa dengan Nabi? Kerana waktu tu yang afdal, paling afdal Nabi SAW ada waktu tu. Jadi tak jumpa lah Sayyidina Abu Bakar, tak jumpa Sayyidina Umar, dah ada Nabi SAW. Pergi jumpa Rasulullah, Nabi tahnik. Lepas Nabi tahnik, tanya lagi, sahabat buat dah lepas tu? La ilaha illallah. Tepuk diri kita. Ni apa punya bacaan ni? Kita pun tak faham. Tuan-tuan faham nak saya syarah ni? Oh, tu dia. Nak marah apa tu? Wahabi apa? Faham sana? Tu pun buat belik, duk tanya pula. Ya Allah, heran kita. Tak heran pun naknya, tapi nak abang kata macam tu sekali parah. Ilmu yang tak bergabung jadi macam tu. Dah jumpa dah Rasulullah yang buat, nak cari lagi orang lain buat. Rasulullah dah buat, dan Rasulullah tak larang orang lain buat. Apa masalah dia? Buat saja. Rasulullah larang, Rasulullah tak larang. Kecuali Rasulullah kata ini hak aku. Ini hak aku sahaja. Batu khususiat. Tidak boleh dihadapkan kepada Nabi, tidak boleh disandar kepada Nabi, melainkan Nabi sebut, kata ini khusus untuk aku. Sekarang tidak ada. Maksudnya ini adalah umum, siapa pun boleh tahnik. Dan dia sendiri sebut semua orang boleh tahnik. Tiba-tiba dengan orang soleh, oh nanti dulu, sabar tak. Orang soleh pun jangan diniatkan kerana nak dapatkan dia punya barakah dan sebagainya. Habis tu pergi buat orang soleh. Kalau tak kerana barakah. Faham? Itu saja. InsyaAllah nanti kita bahaskan kitab tu ada. Kalau siapa ada peluang pergi ke Masjid Al-Bukhari esok, lusa 3 hari kita akan baca kitab tu insyaAllah. Fathul Wadud fi tarjamati wa ta'liq al-qawl al-mahmud fi ahkam al-maulud. Hukum hakam kelahiran dalam mazhab kita Syafi'i. Yang kena buat apa dalam tempoh 8 hari anak kita lahir. Dalam tempoh 8 hari. Yang ni kita akan tengok balik macam mana para ulama Syafi'iyah membahaskan hukum hakam tersebut. InsyaAllah. Terus